Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mulakan kuliah dengan membaca umum kita dan kita sedekahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpengalang kitab ini kepada ibu bapa kita, guru kita, semua kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah taala dapat kita sama-sama berkumpul lagi dalam madrasah, dalam rumah Allah sebagai tamunya. Dan sebagai Allah taala dah pilih kita untuk nak menjadikan kita orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga dengan kerja kita ini ya menempatkan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana keredaan Allah ini lebih utama daripada apa yang kita nak di atas muka bumi. Ini yang Allah taala berfirmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallahu alazim. Yang bermaksud, wahai jiwa yang tenang tenteram. Sebab itu tuan-tuan, kita nak mari datang, kita nak buat ibadah mesti dalam keadaan tenang, mesti dalam tenang, hati kena lapang, ikhlas kena ada. Dan jiwa yang tenang tenteram. Kembalilah kamu kepada Allah. Apa dia? Maknanya dalam ketenangan ini, bila kita dijemput oleh Allah untuk sampai ajalnya, hendaklah kita dalam keadaan redha. Ya, maknanya jiwa yang tenang. Ya, kembalilah kamu kepada Allah dengan redha dan diredai. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah dalam jalan redha dan diredai. Apa dia redha? Maknanya kita tidak ada sangkut. Manusia dengan kita pun tidak ada sangkut. Maknanya semua redha pemergian. Apabila berlaku demikian tuan-tuan, maka kata Allah SWT, dia kata, wadkhuli fi ibadi, sesungguhnya itulah ciri-ciri hamba-Ku. Maknanya jadi hamba Allah ni tuan-tuan, hati ni kena tenang, tidak ada kusut kasar dalam hati. Kita ni kadang-kadang tersangkut juga, kadang-kadang dendam, marah, benci, nyampah, ada tu ada. Jadi kalau ada lagi tu, kena buang kalau nak jadi hamba Allah. Sebab orang yang jadi hamba Allah itulah wadkhuli jannati, akan masuk syurga. Kalau ada, menghalang kita untuk masuk syurga Allah Akbar. Jadi insya-Allah dengan ketenangan yang ada, dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Taala, sama-sama kita murajaah, sama-sama kita muzakarah dalam kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, saya membawa kitab yang dinamakan Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, jilid yang pertama. Kitab yang bernama Riyadhus Shalihin, bagaimana nak berada dalam taman orang yang soleh, orang yang baik, orang yang diredai oleh Allah Taala. Sebab nak dapat redha Allah tuan, bukan boleh beli kat kedai, boleh sonok-sonok begitu. Dia ada kaedah-kaedah yang perlu kita lalui dan kita jalani, dan kita kena tempuh. Sebab itu Nabi menghadapi ujian Allah SWT yang begitu getir. Sebab itu Nabi didapat gelaran maksum. Apa tu? Bukan maksum, namanya ulul azmi. Maksum tu maknanya terpelihara daripada dosa. Ulul azmi ni maknanya tingkatan Nabi yang mencapai dugaan yang teramat berat. 5 je yang dapat ulul azmi. Salah satunya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam getirnya nak membentuk masyarakat jahiliyah Quraisy, orang Arab ketika itu, untuk beriman kepada Allah SWT. Sebab orang yang nak beriman kepada Allah SWT ni tuan-tuan, dia tidak boleh datang sono golek-golek gitu. Saya dah beriman dah. Tak. Dia kena ada mujahadah dia. Ada apa dia? Ada laluan untuk membuang sesuatu sifat-sifat yang ada dalam diri kita, iaitu sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji, sifat-sifat yang buruk. Memang ada dalam diri kita. Sebab inna nafsa amaratu bisu. Dalam kita ni ada nafsu.
Dan nafsu ini kerjanya nak kepada keburukan. Nafsu makan kena ada. Tapi kalau kita ikut nafsu, kita jadi tamak. Makan makan gitu. Betul tak? Jangan tak ada nafsu pula. Lagi kenapa tak makan? Tekak tak ada. Ada nafsu tu. Kan orang sakit, awak tak lagi demam, pahit tok kata. Tak lalu nak makan lagi. Jual apa? Nafsu hilang. Tapi bila sihat, tu dia tak ingat kawan. Itu orang kata kalau makan sampai tengok orang belakang. Kan jadi? Kita senang kan kadang-kadang pergi surau minta maaf lagi kadang-kadang pergi surau masjid pun laku juga. Contoh malam Jumaat kan adalah sikit-sikit buah tangan daripada orang ramai makan. Tengok tu punya ambil, ya Allah lah tengok. Macam tak pernah makan ni mak. Bukan surau sini. Sebab apa? Dia ada lagi dalam diri. Dia bukan tak nak, dia tak kawan-kawan ada lagi, tapi dia nak lebih. Sebab apa? Nafsu menguasai. Sebab itu kena sifat, kena buang. Kita kena letak apa? Ta'awun. Ingat orang sahabat kita. Sebab itu tuan-tuan, kita ini dia mengajar kita supaya kita jadi manusia yang reda Allah Ta'ala. Supaya kita berkumpul dengan Rasulullah SAW yang saya cerita dalam minggu dahulu, 4 golongan yang Allah Ta'ala itu akan berada dengan Allah Ta'ala yang akan berada berkumpul daripada mereka. Siapa? Minan Nabiin, syuhada, siddiqin, syuhada, wassalihin. Nama dia iaitu Nabiin, siddiqin, syuhada, salihin. Nabi, boleh tak kita dapat makam Nabi kita? Tak. Siddiqin, makam sahabat, boleh tak kita? Jauh. Syuhada, mungkin ada, insya-Allah. Mungkin ada, tapi 30%. 70% tu tak tahu lagi. Yang akhir syuhada salihin. Insya-Allah boleh. Kalau kita mengikuti dia. Baik. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini dah masuk tanggal yang ke-10 daripada Muharram. Malam yang ke-10 di 10 Jadi sebagai ingatan sama-sama saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, maka Nabi kata apa? Afdalu siyamu Ramadan afdalu siyam ba'da Ramadan asyahullahu al-Muharram. Kata Nabi SAW, tidak ada puasa yang paling afdal selepas Ramadan, iaitu puasa pada bulan Muharram. Jadi 10 Muharram ni tuan-tuan, Nabi daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'imun yaum Ashura. Ashura dia kata fakuntu sha'im. Dia kata sesungguhnya amaratu sha'im. Kata Nabi SAW dalam hadisnya dari Sayyidina Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa pada hari yang ke-10 daripada Muharram, lalu menggalakkan, menyuruh umatnya melakukan berpuasa. Jadi tuan-tuan, besok 10 Muharram ramai-ramai kita berpuasa. Kalau tuan-tuan besok ada hari Jumaat, besok malam Jumaat lagi bagus, kita hari Khamis malam Jumaat kita berpuasa. Ada kesempatan tu puasalah. Kalau tak ada tu nak macam mana? Sepatutnya dari 9, 10 dan 11 yang cantiknya lah. 9, siapa yang dapat buat 9 tu tahniah kita ucapkan. Siapa yang belum 10 hari bulan nanti, besok insya-Allah azamkan dalam hati kita, niatkan. Kalau tak boleh besok terlepas kan, terlajuk kata, alamak aku makan Ustaz, macam mana? Ada kebilahan kan? Kadang-kadang kita tak biasa dengan puasa, sekali tak buat, dia terlajuk kadang. Tak apa, hari Jumaat ada lagi. Hari Jumaat ada lagi. Jangan risau, hari Jumaat dah lepas Ustaz, tak lepas juga. Tak apa, hari Senin depan ada lagi. Jangan risau. Jadi dalam bulan Muharram, jangan tinggal terus. Kalau boleh jangan tinggal. Sebab Nabi buat, maknanya Nabi hebat, kita nak hebat, kita kena ikut Nabi. Kemudian Nabi kata apa kesan daripada kita berpuasa pada bulan Muharram? Nabi kata, sesiapa yang berpuasa pada bulan Muharram, terutama pada 10 Muharram, akan dihapuskan dosanya tahun yang lepas. Allah Akbar. Satu hari kita berpuasa, kita dapat ganjaran daripada Allah, kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa tahun yang lepas, insya-Allah. Jadi kita sama-sama lakukan sangat. Esok tuan-tuan insya-Allah kita mengajak diri kita dan mengajak ahli keluarga kita untuk puasa malam esok, insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita
Sambung kembali pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama, babul awal, al-babu ikhlas, iaitu bab yang pertama dalam kita bicarakan masalah ikhlas. Ikhlas iaitu niat dengan tulus, mengharap redha Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Seperti ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan jangan melihat daripada perspektif orang Melayu. Orang Melayu ni dia ikhlas kat mulut. Ni saya bagi dia ikhlas ni Ustaz. Saya buat ikhlas ni Ustaz. Dia sembang ikhlas dia. Sedangkan sembang tu belum tentu ikhlas. Kadang-kadang dengan sembang tu menjatuhkan martabat ikhlas. Boleh ya? Kadang-kadang kata, ni Ustaz ni tak lama lagi saya nak bagi ekon kat sini. Saya tengok siang jemaah ni apa perlu dia sembahyang kan. Saya nak bagi ekon Ustaz. Agak-agak berapa Ustaz nak? 4 lah. Okey, 4. 5 boleh tak Ustaz? Oh, dia kata. Misal katalah, ini cerita orang Melayu dia suka begitu. Minta maaf ya, bukan Melayu di sini, Melayu tempat lain. Melayu sini alhamdulillah. Dia pergi cerita lah. Okey, 5 Ustaz. Lepas tu nanti ada kawan. Itu ini 5 ni saya tanya Ustaz, dia kata 4, saya bagi 5. Okey tak ni? Dia kata. Tapi saya bagi ikhlas ni. Itu selalu orang Melayu cakap gitu lah. Macam pagi tadi saya pergi pasar lah. Saya pergi pasar, saya beli barang sikit lah untuk nak buat jamuan esok untuk menyambut Ashura. Saya pun beli barang, kata ada satu barang tu dia dah nak habis lah dengan satu. Lalu saya kata boleh tak ni bagi ke surau saya sebagai sedekah. Ambil. Lepas tu kawan dia kata, kau bagi dia ikhlas tidak tu? Masa kau dah tanya baru dia dapat, dia kata. Aku bagi ikhlas lah, biasa memang aku buat lah. Kalau tak minta pun tak surau aku pun bagi dia. Kadang-kadang dia kata, saya senyum je. Tak apalah, terima kasih kerana bagi. Jangan kerana saya minta ni awak bagi tau. Tak, pasal abang kata nak buat kat surau tu saya bagi. Kawan dia tanya, kau bagi tu ikhlas tidak? Kau tak ikhlas jangan bagi. Tak pasal kan, biasalah. Saya pun kata, anak tu berhad. Moga-moga dia ikhlas. Moga-moga dia ikhlas. Itu kita harapkan. Kadang-kadang orang kita ni suka sembang, suka mencerita. Tuan-tuan ingat, sesuatu amalan yang kita lakukan, yang kita buat di atas muka bumi dengan amalan kerana Allah, apabila kita menyebut balik, maka pahalanya terputus dan tertarik balik ibadah kita. Maknanya tak ada pahala. Itu nak cerita bagaimana kita nak meletakkan diri kita supaya ada perasaan ikhlas. Baik. Dan ikhlas ini tuan-tuan adalah perkataan atau perbuatan zahir atau batin. Ya, maknanya dia adalah zahir dan batin, dua elemen yang kena jalan sekali dalam perkara ikhlas. Ikhlas ni tak boleh dalam mulut saja dan tak boleh dalam hati saja. Dia kena dua-dua. Maknanya dalam hati, lahir daripada hati, lalu dilakukan dengan anggota, dengan kesempurnaan yang boleh. Ada orang tuan-tuan, maaf saya cakap, dia datang sembahyang bagus, alhamdulillah. Tapi kita tengok cara dia melaksanakan sembahyang seolah-olah macam lebih kuat, macam melepaskan batuk di tangga. Kadang-kadang dengan cara takbir ni tak sungguh, minta maaf ya. Kadang-kadang sembahyang kangkang kakinya melebihi daripada kadar yang perlu dibuka. Itu pasal menunjukkan dia tamak lah, tamak. Sembahyang dia tamak kadang. Kesian kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita suruh rapatkan, dia buat bodoh je. Itu ciri-ciri yang menunjukkan kesombongan, menunjukkan dia rasa dia besar. Sedangkan dia nak menghadap Allah SWT. Kan? Jadi kadang-kadang itu kita kadang kesian. Kita maaf kalau kita pergi sembahyang Jumaat kan, kadang-kadang ada lorong tu, kita minta dia dapat supaya jemaah dapat masuk. Dia tengok kita kata bawah. Betul dia ni, kadang kesian tau. Sebab apa? Maka mereka datang, bukan saya nak tunjuk, bukan saya nak mengatur mereka. Kadang-kadang sifat ketelusan, sifat keikhlasan, sifat rasa nak merendah diri pada Allah Ta'ala hilang di situ. Itu kita betul hati-hati baik. Sebab itu zahir dan batin ini dia elemen dia sekali lah untuk mendatangkan ikhlas. Maka perkara ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah yang saya bacakan lepas, saya ulang balik. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din
hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Tengok Allah Ta'ala susun dalam satu bayangan. Wa ma umiru, tidak aku perintahkan hamba-hambaku beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidak aku perintahkan hamba-hambaku beribadah illa mukhlishina lahud din, kecuali ikhlas dalam agama. Mana dalam beribadah tuan-tuan kena rasa bahawa kita ini hamba Allah itu pencipta. Kemudian mukhlishina lahud din hunafa'a wa yuqimus shalah. Kamu lihat bagaimana mereka mendirikan salat. Ini nak cerita orang. Sebab itu Allah Taala tahu, kita nak tahu ikhlas, kita tengok ciri orang tu mendirikan solat. Tengok preparation dia, persiapan dia macam mana. Ya? Pendekatan mereka dalam melakukan solat. Sebab ramai orang dia solat saja, tapi dia tak menghayati solat. Maaf cakap dia, jangan marah saya nak. Ramai kita nak tegur kawan-kawan kadang-kadang sensitif orang Melayu ni. Bukan boleh tegur buat solat je. Kalau ustaz nak tegur kita, saya belakang mufti, saya sembahyang pun tak pernah mufti tegur dia kata. Ni ustaz baru mengajar 2-3 kali dia negur-negur. Apa ustaz? Dah, kita kadang-kadang mufti bukan tak nak tegur, kadang-kadang mufti tak perasan. Minta maaf kata, takkan mufti nak tengok kita berhenti dulu. Kesian sebab dia membuat sesuatu yang tak betul. Maka kita kena lapar dada. Sebab itu bila kita nak menerima nasihat juga kena lapar dada. Kalau kita ikut, aku dah lama semayang, kau baru datang 2-3 kali semayang, kau nak tegur aku. Semayang ni bukan kerana lama tuan-tuan. Ya, bukan kerana lama. Maaf cakap ya, kita ni semayang kena ada ilmu, kena ada faham tuan-tuan. Bukan kerana lama ni semayang. Jadi saya cakap ni jangan kecil hati tuan-tuan ya. Tuan-tuan lebih lama daripada saya. Saya hormat tuan-tuan sebab tuan-tuan lebih banyak ibadah daripada saya. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang terlepas pandang. Maaf cakap ya. Sebab saya banyak tegur. Semalam saya mengajar bab sembahyang mengaji. Ya, dalam bab Fatihah saja. Tuan-tuan, ada orang baca Fatihah dia waqaf wasal. Tahu waqaf wasal? Waqaf wasal. Waqaf tu maknanya berhenti ambil nafas. Wasal ni sambung tak ambil nafas. Tapi dia waqaf wasal, berhenti dan sambung, tapi tak ambil nafas. Jadi sakaf namanya. Macam mana dia baca? Saya contohlah. Minta maaf ya tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan ada kena-kena sikit tu, buat revision je lah. Jangan kata ustaz ni aku ada kejadian cari orang je. Tak. Saya nak cerita dia. Contoh, kita ni kalau sembahyang bila maghrib ni, kita tumpang imam, tak apa. Kena rakaat ketiga ataupun sembahyang zuhur asar, semua baca sendiri kan? Imam baca sendiri, makmum baca sendiri, betul? Kalau sembahyang Isyak subuh, Isyak dan maghrib dengan Isyak, rakaat ketiga dengan rakaat keempat kita baca sendiri, betul? Ya? Saya nak contoh je ya. Contoh tau, bukan sini tau. Contoh, sebab saya tak pernah dengar tuan-tuan baca. Dia baca gini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul tak? Ini contoh orang lain yang baca, bukan tuan-tuan baca tau. Dia baca gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nampak begitu. Biasa begitulah. Tapi bukan tuan-tuan ni, itu orang lain. Saya kata kalau tuan-tuan baca begitu, batal sebenarnya. Semua tengok buku saya. Yang saya belajar tu lebih senior macam daripada tuan tau. Lebih semua lah. Dah umur 65, 70. Dia tengok, dia kata, kenapa pula batal Ustaz? Dia kata, kan baca Fatihah. Ya, batal sebab tuan tidak wakaf. Tuan wakaf tapi tuan wasaf. Kalau nak wakaf berhenti je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin apa? Amin apa ni dari berombak lah. Tu kalau saya baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ada tak? Nampak dia terik? Tak ada. Batal. Confirm batal. Tak payah sembang. Cari Datuk Guru mana. Kalau Datuk Guru kata sah, hebat Datuk Guru. Ada nak cakap khabar tu. Ya? Kadang-kadang kita tak ni semua. Tapi nafas tak ambil, batal kan? Batal. Contohnya risau pula. Saya bukan mengajar fiqah ni. Contoh semalam saya mengajar, maka saya betulkan balik. Kau nak bakar Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu contoh, ambil dapat. Nampak dah ada bomba. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok imam. Kalau baca Fatihah dah ada bomba, maknanya betul lah. Kalau dia baca dia tak bomba, awas wakaf asal namanya. Kita kena mubarakah. Kalau ikut batal kita. Imam tak boleh lah ikut. Itu contoh. Baik. Maka saya kata macam mana wakaf? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh. Itu contoh wakaf. Wakaf. Kalau nak wasal boleh. Nak baca senapan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Hidup yang ujung. Tapi kita tak duduk. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Betul? Kita baca begitu. Kalau baca begitu salah. Contoh. Sebab itu kena preparation dalam kita nak meletakkan diri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah. Kamu mendirikan solat itu diperlihatkan, dinilai bagaimana kamu nak mendirikan solat tadi. Wa yu'tu zakat, dan kamu membelanjakan harta. Mana belanja tadi lah. Macam tadi saya kata bagi aircon 5 juga tak Ustaz, 5. Alhamdulillah, kalau dapat 4 pun dah nikmat. Saya nak bagi 5 Ustaz. Tapi Ustaz jangan beritahu tak, kita tak faham kita. Okey, tahu. Pasal dia cover kat Ustaz untuk nak dapat confirmation, maknanya kebenaran lah. Right. Wa yuqimus solat. Sebab itu kita membelanjakan harta itu juga dengan ikhlas. Jangan sebut. Sebab apa? Orang yang menyebut-nyebut dermanya adalah golongan munafik. Rasulullah SAW kata, orang yang menyebut-nyebut pemberian, infak atau pembelanjanya di jalan Allah termasuk golongan munafik dan tidak dapat pahala di sisi Allah SWT. Pergi saya, kipas kita dah beli 150, sembang lagi habis. Sepatutnya dapat 150 kali dengan 700. Dia punya pahala. Tapi bila kita kata, ini kipas saya bagilah, kesian ni mak aku pandai. Habis tuan-tuan, kasih. Tak payah sebut. Bila dah keluar, seumpama kata dalam peribahasa, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ini bukan tangan kiri tak tahu, semua badan tahu. Contoh, baik. Wa yuqimus salata wa yu'tu zakat wa zalika dinul qayyimah. Itulah sebenar-benar agama yang kamu dirikan, yang kamu anuti, yang kamu buat. Cuba kita lihat, adakah kita benar-benar termasuk dalam wa yuqi apa itu? Zalika dinul qayyimah. Sebab ni kita tadi. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, dalam kitab ini hadis yang pertama, hadis yang pertama membicarakan bagaimana peranan niat, peranan ikhlas itu diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu amalan yang diterima atau tidak, ataupun dia bergantung kepada apa yang kita niatkan. Hadis yang pertama dalam kitab ini dikata wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab Ibn Nuqayl Ibn Nufail Ibn Abdul Uzay Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Quran Ibn Lazah Ibn Adnin Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Al-Quraishin Adadawiyah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan panjang cerita dia. Ini nama sanad, perawi sanadnya. Maknanya daripada Abi Hafsin. Abi Hafsin itu iaitu Umar Al-Khattab. Ya, kalau kita tengok dari segi sanad dia, salah silah Umar Al-Khattab dia ada bersamaan dengan keturunan Nabi SAW, iaitu pada Ka'ab dan Lu'ay. Maknanya Nabi dengan Sayyidina Umar ada kena-mengena perkalian darah. Nak cerita bahawa hadis ini daripada Sayyidina Umar. Ya, okey. Apa dia kata di sini? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila Allah ila ma hajara ilaihi. Rawahu muttafaqun alaihi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun
gelaran di atas dua sahabat ataupun perawi hadis yang masyhur, iaitu Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Bukhari dia adalah sahabat Rasulullah, penghafal Nabi, penghafal hadis Nabi yang paling nombor satu lah. Sebab zaman dia hidup bersama dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat gelaran Abu Hurairah kerana dia suka dengan kucing, dengan kucing. Abu, bapa kucing, dia kata. Nabi suka gelar sahabat-sahabat dengan gelaran binatang-binatang kesayangan. Baik. Muslim, Muslim juga salah seorang daripada perawi hadis. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih yang boleh dibuat amal dan dia boleh buat hujah dan dia boleh buat hukum. Bila hadis sahih ni tuan-tuan, dia boleh dibuat hukum, dia boleh buat beramal dan dia boleh buat hujah untuk kita nak melawan ataupun nak menafikan sesuatu amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab tu ada orang sembahyang niat kata, sebab dia pakai hadis ini. Dia kata kita ni sampai makam tinggi tuan, kita dah sampai makam tinggi ni tuan-tuan, kita sembahyang dah tak payah. Sebab kita makam tinggi, kita makam sembahyang pakai niat saja, dia kata. Pasal dia ingat hadis ni pakai foto. Tapi tak makan tak boleh niat, kena makan, dia kata. Pandai pula. Dan amal suruh niat, tak makan habuan kenyang bagi duit pakai niat je. Macam cerita piramidi tu kan, ambil bau ya. Tak nak pula makan tengok macam orang pelahap. Ini jenis orang yang mendakwa mereka sembahyang niat. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham. Dalam hadis dikata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala bergantung kepada niat seseorang. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang amalan itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Kalau niat dia itu dengan kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan. Kalau niat itu untuk sesuatu yang dia inginkan, maka apa yang diinginkan itu dia perolehi. Dia ada dua, satu keuntungan, satu pahala. Keuntungannya kita kadang-kadang setengah orang dapat keuntungan dunia. Dia dapat keuntungan dunia. Apa keuntungannya? Ujian, kemudian balasan. Tak? Itu keuntungan dunia. Kan buat-buat ni kadang-kadang ni baik dengan ni. Ini ada orang suri batu ni, orang kata kan, dia baik dengan haji ni. Rupanya haji ada anak dara. Nampak? Nampak? Contoh kan, dia datang surau gaji, datang surau. Rupanya nak jadi ahli jawatankuasa. Misal kata, tuan-tuan yang kata, saya tak sebut tuan-tuan, saya kata ada tak? Datang. Dia tahu datang lagi, datang surau ni bukan kerana nak sembahyang sangat. Dia kata, tak ada can, tengok, kena dia ikhlas tak ikhlas. Lepas dia tidak dilantik jadi dalam tuan-tuan, dia tak datang surau. Minta maaf ya, minta dia kena menolong orang hidup atau mati tau. Tuan-tuan yang jeling-jeling siapa-siapa ni, minta maaf saya kata. Sebab ni berlaku mana-mana masyarakat kita macam tu. Mula masa masih jadi jawatan kuasa, bukan mainlah dia datang nombor satu lah, buka surau, buka inilah, saya kata dia. Sekali pelantikan baru, kau dia jawatan kuasa, dia tak terlantik jawatan kuasa. Suka pun dia tak datang. Bila kita jumpa, Ji, kenapa tak bisa? Apa perlu surau? Aku bukan JK. Marah macam dia. Habis JK dah, saya ni surau lain lah. Lu nak jadi JK lain pula. Datang dia kerana JK. Rugi. Memang dia datang semayang, tapi kerana niat JK, dia tak dapat JK, dia akan peras. Sebab itu orang kampung tuan-tuan, minta maaf bukan sini kampung saya, dia jadi imam ni, dia pencen mati. Mati pun boleh ganti baru. Selagi dia tak mati, walaupun dah gigit gitu, dia takkan kepong. Sebab apa? Pasal dia ingat dia seorang. Bila kita tak nanti dia, mampu dia tak datang seorang. Ini masalah kan. Adakah kita nak rugi tu? Rugi menok kita. Maknanya kita datang sini bukan kerana Allah Ta'ala, kerana jawab. Maka kita dapat jawatan. Dia tak dapat jawatan, kita akan tinggalkan. Nak kita rugi tu? Kan rugi. Kita datang sini kerana nak jadi keredaan Allah, supaya Allah sayang kita, supaya Allah boleh masukkan kita dalam syurga dengan amalan kita. Tapi kalau kita nak sesuatu, salah macam ni. Jadi terpulanglah pada kita. Baik. Kemudian faman kana hijratuhu ila
wa rasuluhu fahijratuhu ila Allah wa rasuluhu. Ya, sesiapa yang berhijrah ataupun sesuatu yang melakukan perubahan kerana Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat apa yang dia tinggalkan, iaitu kerana Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan membimbingnya, Rasul akan memberi syafaat kepadanya. Ini kisah ini dalam membicarakan masalah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hadis ini memang masyhur. Kalau kita dengar ceramah Ma'al Hijrah, yang ini dia baca hadis ini. Tuan-tuan pun hafal hadis ini, tak ada masalah. Maknanya penceramah akan cakap inilah bagaimana Rasulullah SAW nak bawa masyarakat orang Quraisy Mekah, nak meninggalkan harta, anak bini, keluarga, tanah untuk pindah ke satu negara yang tak balik lagi. Macam kita ni pindah balik lagi kan. Macam kampung, kita ada kampung, kita duduk beli rumah sini, tapi kita nak balik kampung lagi kan. Tapi ini tak ada. Dia cuma datang untuk haji dan umrah. Dia akan menetap terus mau setahun di Madinah, meninggalkan harta, kebun, semua tinggal. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak tinggalkan harta, saudara, suku sakar, kawan-kawan, kerana demi kebaikan, bukan kerana harta yang dicari, tapi kerana perintah Allah dan Rasul dia patuh. Ini golongan sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, Abdul Rahman bin Auf, Sufyan, semua pun di sana. Ya, kerana perintah Allah, patuh kerana perintah Allah. Kita pun begitu tuan-tuan, dalam kita nak mencari keredaan Allah, sekiranya tempat lain itu lebih baik daripada yang kita ada, menyebabkan kita di sana akan bertambah keimanan, akan lebih takarub kita dengan Allah, kita kena ada buat perubahan. Maka perubahan yang perlu kita ada ialah perubahan daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada malas kepada rajin, daripada kurang kepada lebih. Ini daripada kurang tambah kurang, itu bukan menambah namanya, itu murah. Baik, ya. Sebab itu Nabi kata siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, bahawa dia akan mendapat perolehan jalan daripada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia dan apa yang dia inginkan, yusibuha, apa yang terkandung ada keuntungan. Ada orang yang berhijrah bersama dengan Rasulullah pergi ke Madinah sebab ada peluang perniagaan, bukan kerana dia nak mengikut perintah Allah. Dia pergi tu ambil kesempatan, dekat sana ada peluang, dekat sana ada orang tawarkan tempat mahligai ataupun keluarga yang lebih baik. Dia pergi situ. Nabi mengetahui, tapi Nabi tak kisah. Sebab Nabi melihat itu bukan kerja Nabi. Nabi beritahu, perintah, pindah. Siapa nak ikut pindah. Kamu akan mendapat keuntungan di sisi Allah. Tapi kalau kamu nak melihat keuntungan dunia, kamu akan dapat keuntungan dunia. Dan setengah daripada sahabat Rasulullah SAW, dia berhijrah bersama Rasulullah. Kenapa? Au imra'atan yang kiraha. Mereka itu kerana ada makwa dekat Madinah. Ada kata orang tu nak pergi kau ke orang sana lah. Orang sana comel-comel dia tu. Lepas tu selalu datang daripada Syam, datang ke mentukar berniaga. Dia pun ada link-link sikit. Kita nak pergi hijrah tau. Nanti sekian-sekian. Awak tunggu, no problem. You datang, I terima you sebagai suami. Gitu. Dia pun ada matlamat kerana nak kahwin. Maka dia dapatlah apa yang dia niatkan. Maka sampai sana dapatlah kahwin. Pahala dapat tak? Tak dapat. Dapat kahwin lah sebab niatnya kahwin. Tapi kalau itu bezanya. Itu bezanya. Orang yang melaksanakan sesuatu dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang tulus, mereka dapat dua. Satu, untungnya pahala di sisi Allah. Kedua, dia akan untung di dunia. Apa dia? Kalau dia niaga di situ, dia dapat peluang niaga lebih baik, dia dapat dua. Kalau dia cuma niat satu, dia niat untuk dunia saja ataupun untuk nak berkahwin dengan orang di sana, dia hanya dapat yang dia tuju. Maka kita nak mana? Kita mesti nak yang dua. Maka yang pertama, mustahabnya kita niat kerana sebab nak niat kerana Allah ni tuan-tuan, bukan sesuatu benda yang senang. Sedang cabaran, cobaan, halangan, kita nak buat baik ni tuan-tuan, memang sesuatu yang
memang kena lawan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kawan-kawan kita satu kamar baru nak datang, baru nak belajar datang semua orang. Yang orang lama-lama ni kadang-kadang dia jadi macam orang senior ni lain dulu. Ya, dia datang. Kau ingatkan tak ada lah. Ingat kau tak ada nak datang ni kan? Kawan tu baru nak datang, nak kena tegur gitu. Agak-agak nak datang lagi dah esok rumah. Kita pun tak bagi appreciate dia, mana tak menghargai. Oh, alhamdulillah, tambah jemaah kita kalau nak datang. Patutnya kita wala bukan belajar. Ni tu. Pakai lebay pun tak betul lagi kesian kan. Dia datang pun nak betul nak berubah, kita pula mengganggu dia. Maka kalau dia sabar, dia akan sentiasa datang. Tapi kalau dia rasa malu, dia betul ni. Haji tak pernah pakai lebay. Kalau kata, oi, kau ni apa buat terbiat kau ni? Biasa pakai lebay, terus buka lebay. Padahal pakai lebay, kata kalau kata, kau ni macam penyamun, senyum je. Pakai lebay buang. Kan lebih baik pakai lebay tak? Haji tak? Kalau panggil lebay senyum, marah. Kata sonok lah lebay. Walaupun tak apa lebay sangat lah, tapi macam lebay, okey lah orang dah doakan kita. Sebab orang sebut tu doa, maknanya alhamdulillah, amin. Sebab itu saya suka panggil orang haji. Itu pun dia kata, Ustaz, saya belum haji. Tak apalah, tak belum haji. Saya mohonkan supaya pergi haji. Walaupun tak haji pun tak apalah. Ini kita belum bergaji. Ustaz, saya belum gaji lagi lah. Betul lah, orang tak lagi. Tapi orang dah panggil kita benda baik, terima je lah. Kan ya? Kok marah ke? Malu ke nak panggil orang panggil haji? Dengar-dengar jalan haji, nak panggil haji lah Ustaz. Dia marah sebab dia ada misi yang lain. Bila orang panggil haji, dia tak boleh buat benda. Sebab suka ikan tokok, suka ikan mekor, panggil haji. Alamak Ustaz, bantai dia. Kadang-kadang ada baiknya, minta maaf ya, bukan sini tau, orang lain. Sebab saya pernah jumpa orang balik sembahyang Jumaat, dia singgah kedai Toto pakai tepi haji. Saya pernah jumpa. Saya tanya tegur, Ji, buat apa? Alah, buat tambah saham sikit. Allah, pagi haji tu lama je. Pasal dia dah jadi MP. Susah. Kita pun dulu juga lebih kurang. Macam tu juga Ji, lebih kurang macam kita dulu. Kita sekarang alhamdulillah Allah Ta'ala pilih untuk kita berubah. Maka kekal perubahan itu, tahan dia dan kita betulkan balik supaya perubahan itu menjana kepada keredaan Allah. Ini kan. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah. Baik. Sebab itu ikhlas ini adalah sesuatu titik mula Allah nak nilai manusia itu sama ada dia mendapat rahmat daripada Allah ataupun dapat kutukan daripada Allah SWT. Ada orang yang buat memang bukan kerana Allah ada kerana tertentu, ada kerana sebab itu dengan kita buat kalau boleh biar terus ikhlas. Terus ikhlas. Jangan kita rasa bahawa kita ini dah buat tapi kita banyak. Sebab itu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia beritahu kepada kita bagaimana kita nak ukur keikhlasan kita. Kita nak ukur macam mana? Imam Ghazali, dia kata, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia kata apa? 3 ciri bagaimana kita nak ukur ikhlas kita atau tidak. Pertama, tuan-tuan, orang yang ikhlas ini takut dengan pujian. Takut dengan pujian. Dia risau kalau orang puji. Tapi kalau dia suka dipuji, maknanya nilai ikhlasnya belum sampai. Cuba kita renung sikit. Kita ni suka dipuji ke ataupun memang takut kalau orang puji? Cuba renung sekejap Saya tanya, jangan jawab. Sendiri jawab. Kalau tuan-tuan jawab kan malah buat saya lah. Tanya, kita ni kalau orang tak puji kita ni, kita tak berapa minat nak buat. Kalau orang tak puji kan, orang tak pernah puji. Kita datang dekat setahun ni, datang awal, tak pernah orang tanya pun. Kau datang awal ni, apa lah kau? Tak pernah orang tegur pun. Kita nak makin slow down, makin hilang. Maknanya hilang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia takut dengan pujian. Sebab dengan pujian itu akan menyebabkan dia kurang
telus dengan Allah SWT. Sebab manusia ni memang manusia dia suka pada pujian. Betul lagi. Haji handsome lagi. Tak adalah. Ni dah separuh abad dah ni. Tapi nampak macam muda lagi. Tak adalah. Ampun, betul lagi. Alah, minum air sejuk je. Tadi kata tak ada tau. Nampak? Ini perangai kita tau. Perangai kita. Minta maaf Kita mula-mula napi-napi, tapi sebenarnya kita suka. Sebab apa kita suka? Kita akan cerita. Bukan tak boleh kongsi. Boleh. Tapi tengok cara orang puji tu macam mana. Faham tak? Pernah tak jumpa orang macam ni kan? Silap-silap, dia dapat teh tarik pergi. Sebab apa? Sebab pujian dia. Setuju tak? Bukan nak sangat teh tarik pergi. Orang ni ambil kesempatan. Sebab lagi mudah dipuji. Sebab tu orang yang mudah dipuji, tuan-tuan, bila dia memimpin, dia mudah melakukan perjalanan. Maaf cakap saya cakap sebab orang yang suka dipuji, dia kalau jadi pemimpin, dia mudah melakukan perjalanan. Sebab apa? Dia terpengaruh dengan pujian. Padahal pujian tu bukan nak puji sangat dia. Ada sebab dia nak puji tu. Untung orang yang memuji. Betul tak? Sebab tu kalau kita tak kaitan dengan pujian, orang puji kita puji, janji aku buat kerana Allah, ini tanggungjawab. Macam tuan-tuan lah sebagai ketua keluarga, ketua keluarga, isteri tak pernah puji tuan, betul tak? Pernah puji tak? Tapi tuan tetap beli beras, tetap beli apa? Sebab meletakkan tanggungjawab. Betul tak? Pernah tak beli? Terima kasih bang beli beras. Ada tak orang rumah kita kata terima kasih bang beli beras, beli tepung, beli gula? Ada tak dia cakap terima kasih? Tak ada. Bang, tepung habis bang, beras habis bang. Ada bang dia beli. Dia tak cakap pun terima kasih bang beli. Tak ada. Maaf cakap bukan kerana isteri kita tak ada cakap, dia kadang-kadang terlupa nak cakap. Tapi kita ada tak kita berhenti beli? Malah aku nak beli, ada puji pun. Kenapa? Sebab kita letakkan sifat tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab, bila barang tak cukup kita kena beli. Setuju tak? Tengok kita malam Jumaat puji orang rumah. Pasal apa? Cuba jangan nilai kan. Ini tanggungjawab, dia mesti standby saja, tak payah puji-puji. Hari ni awak wangi lah. Tak payah. Betul tadi? Sebab pasal dia telah mengasingkan diri. Contohlah, minta maaf je. Kita gurau je. Sebab orang kita ni, dia pelik sikit bila kahwin ni tuan-tuan. Bila berkahwin, dia makin lama makin sejuk. Dia dah anak ramai lagi sejuk. Jenuh je lah. Mujuklah macam-macam, belilah karipah. Dia tak faham-faham juga. Kena belilah roti canai. Tak faham juga dia. Nak kata terima kasih tak? Sedap karipah ni bang. Minggu depan jangan lupa beli lagi bang. Dia tak faham kita beli tu pun. Bukan beli saja tu. Kadang-kadang kita cerita. Tapi oleh kerana tak faham, terpaksa cerita lah. Betul tak? Maka kenanya pasal perempuan ni sikap macam tu, kena puji lebih. Maka sebab tu dia buang kat kelas. Minta maaf cakap Mak Haji dengar ni marah kat saya kan. Dia kata buang ada. Mak Haji minta maaf je pasal minggu yang mula lepas tak ada Mak Haji. Minta kalau ada bukan Mak Haji sini, saya kata Mak Haji tempat lain ni. Mak Haji ni alhamdulillah. Sebab itu kita kena ucap terima kasih sebagai dia melaksanakan tanggungjawab, bukan kerana ada sesuatu. Itu yang kita nak. Kita ubahkan sikit. Kita ucapkan terima kasih itu bukan pujian, tapi kerana dia telah melaksanakan tanggungjawab. Itu yang patut kita bagi. Sebab puji kena sebagai motivasi, dan kita kena puji kerana kita berterima kasih kepada dia. Dia dapat melaksanakan tanggungjawab. Bukan puji kerana kita ada kepentingan tersendiri. Sebab itu ciri-ciri kita nak dapat ikhlas yang pertama kata Imam Ghazali, takut dengan pujian. Jadi ada tak? Ada kan? InsyaAllah kita boleh betulkan. Itu yang kita nak semak tu. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, benci akan tidak takut tentang cercaan. Maknanya tak ambil hati, tak rasa bersalah kalau orang kutuk kita ataupun orang tak accept kita. Faham tak? Maknanya takut tentang kejian.
Alah haji datang, ni bukan apa ni, semua nak jadi AJK ni. Biarlah. Asal kita bukan nak jadi AJK, orang kata untuk dia lah. Itu tak datang. Maknanya kita tak ikhlas. Faham tak ni? Maknanya kalau kita kata haji ni, alah haji tu datang awal tak ada apa tu ada tu. Padahal kita memang tak kena-mengena pun dalam perkara tu. Tapi orang kata, kita tak ambil risau, tak ambil pusing. Kalau kita ambil juga, maknanya nilai keikhlasan itu belum sampai. Macam kita kalau kena kutuk, marah belum tak? Betul tak ni? Perangai kita ni kalau kena puji suka, kalau kena kutuk pun apa kau baik sangat tau? Oh, marah selalu. Kadang-kadang orang kutuk tu saja dia nak pokok kita. Yang dia kata tu betul tak kita tidak? Kalau betul, kita betulkan. Kalau tak betul, abaikan. Habis betul. Tapi kita tak boleh makan seminggu. Bang, kenapa tak makan ni bang? Ada kau orang datang, kita datang suruh mereka kata kita nak AJK. Tapi tu abang memang nak AJK ke? Tak ada lah, kalau mereka bagi kita ambil juga lah. Tak ada makan seminggu kan? Orang kutuk kita. Mak kata lah, betul tak? Ada orang. Sebab tuan-tuan, sebab kita tak ikhlas, sebab kita ada misi tertentu, ada yang tersurat di dalam sanubari kita. Itu yang penting. Maknanya tidak takut tentang cercaan atau kejian orang ataupun tomahan orang. Kalau orang tu tomah kita benda tak berlaku, dia fitnah. Kita kena khabar dia, Syekh, anta telah melakukan fitnah. Itu saja yang lebih-lebih. Ya? Ini sama orang marah, balik file dan sebagainya. Itu bukan kerja dia kan. Jadi kalau dia nak marah, apa pasal pula? Patut bila orang tegur, kita tahu kita ada kesilapan, orang tegur, ni melenting kan. Minta maaf dia. Selalu yang melenting ni kadang-kadang berdari lah dalam mesyuarat. Berdari melenting. Sebab apa? Bila mesyuarat, ada keuangan, ni duit ni macam mana? Kita buat kerja betul, dia melenting. Kita baru tanya duit ni pergi mana? Jawab aja dia lah melenting. Minta maaf, bukan berdari sini tau. Mana-mana berdari lah macam tu lah. Dia melenting. Janganlah kelam kabut. Jawab je dia. Orang tanya, ni 300 ni bayar apa? Orang buat kerja betul-betul, kau bukan tahu kita siang malam. Ni cerita benda. Minta maaf, betul kan? Pernah jumpa dengan dia kan? Pasal apa? Pasal orang mana kita tak tahu lah. Kenapa dia nak melenting? Orang tanya, jawab je lah. 300 ni kita beli kemah. Orang dah dapat tahu. Senyap. Dia tanya lagi, ni kenapa tak balik ni? Kalau tak ambil lah buat jadi pemendari. Dah itu pula jadinya. Minta maaf ya, kenapa nak melenting? Kalau betul awal ikhlas, okey, minta maaf saya salah. Okey, minta tolong betul sama-sama untuk kebaikan bersama. Settle. Tapi melenting, dah jadi masa muncul. Marah aku, ambil lah. Semua nak jadi, engkau orang ambil lah pada cakap. Itu cara dia ke? Itu namanya orang yang bukan kerjakan Allah Ta'ala. Nabi kena komplain banyak kan? Sahabat kena komplain banyak. Nabi pernah buat? Tak ada. Nabi di balik batu pun Nabi kata jangan. Sayyidina Umar nak ambil pedang nak pacung dia. Nabi kata Allahumma hdina biqaumin hatta ta'lamun. Kata Nabi jangan. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kau bagi hidayah pada kaum ni kerana mereka tak tahu. Mereka tak tahu yang aku ni utusan Allah, sebab itu mereka baling aku dengan batu. Dan Nabi kata, kalau dia tak masuk Islam, anak cucu cicitnya akan masuk Islam. Macam tu Nabi. Kalau Nabi tak ikhlas macam tu, kalau Nabi tak buat macam tu, dah cari habis semua mati. Bila mati, siapa generasi dia yang akan masuk Islam? Akan bermusuh dengan Islam. Betul tak? Allah Ta'ala didik Nabi bagaimana Nabi sabar menghadapi godaan. Ni baru jadi bendahari je, baru tanya je, dah minta pukam. Ni kenapa tak balance? Aku cakap mata buat kerja tu, kau pandai komplain, kau pandai buat sendiri lah. Alah, kesian betul je. Bukan bendahari ni tau. Tuan-tuan siapa yang bendahari ni, jangan doa ya. Saya tak ada kerja, dia melenting bagi file. Apa cerita saya? Kan? Contohnya ya. Jadi tidak takut dengan tomahan, kritikan, kejian. Malah mereka menganggap kritikan itu membina dia, memperbaiki dia. Kalau kita dapat begitu, memang hebat. Boleh? Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali,
Tak, nilai kita ini ikhlas atau tidak, iaitu tidak banyak mencari alasan. Tak banyak cari alasan. Kita ni banyak alasan tau. Ji, besok jangan lupa pergi rumah saya buat telur air lah. Misal katalah, ni bahasa orang kampung lah, orang Melayu. InsyaAllah. Tak sampai. Dia tak pergi besok. Bila dia tak pergi, dia pun jumpa. Ji, Nalam dah tak pergi. Allah, aku bukan tak nak pergi, Mak. Aku semalam ada hal. Macam mana jawapan itu? Aku bukan tak nak pergi, tapi aku ada hal. Kalau ada hal, telefon lah. Ji, minta maaf, saya tak dapat datang hari ni, saya ada hal. Nampak? Tapi dah tunggu orang tu tegur kita. Ji, kenapa tak datang malam? Allah, aku bukan tak nak pergi, aku memang nak pergi sahabat. Itu semua bohong ni, memang tak pergi pun. Apa cerita dia? Kabur lah kalau tak pergi. Minta maaf ni, saya tak boleh dekat. Sebab orang Melayu ni dilapik tinggi sangat lah. Kalau tak boleh pergi, cakap tak boleh pergi. InsyaAllah. Bila? Besok? Besok insyaAllah. Memang tak ada. Lah tak ada. Nipu tu. Tak nak minta maaf. Tak nak khabar balik. Dia buat selamba. Cari alasan. Bila ni aku nak cari. Kalau si Mamat tanya aku nak buat. Tak. Kita akan buat kita akan create suatu jawapan untuk menyelamatkan kita. Pasal cakap dah terus terang. Tak boleh ke? Malu. Kita menipu Allah. Mungkin kita selamat dengan kawan-kawan, jiran-jiran, sahabat-sahabat, tapi kita menipu Allah. Macam mana Allah Ta'ala nak rahmat? Cuma cakap dia rasa, Ji, terima kasih jemputan semalam Haji, minta maaf saya memang sahabat. Kita mungkin jumpa dia. Dan manusia yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Kita ada benda-benda yang kita tak mampu kita nak buat, declare saja. Declare. Ini jadilah kalau kita jadi jalur kuasa orang kemudian kita terima kasih di atas kritikan. Ini kemampuan saya. Jadi tuan-tuan, kalau rasa saya berkelayakan, saya akan teruskan tugas saya. Kalau tidak, kita pada masa akan datang nanti selesai dengan lapang dada. Dan kita membantu pada pelantikan yang baru. Jangan jadi tikam di belakang. Ni dah dia tak ada tip di semua orang nanti baru dia tikam di belakang. Alah, dia pun lebih kurang lah, dia teruk daripada aku. Kacau je. Sebab tu jangan jadi alasan dalam kita nak mengelak dalam melakukan ibadah. Jangan. Ji, kenapa tak pergi surau? Aku bukan tak pergi. Aku dengar aku ustaz cakap tu. Dia dengar kenapa tak pergi? Bukan aku tak nak pergi. Memang tak pergi. Tak nak pergi. Dia memang tak pergi lah. Dia cari. Aku nak pusing kan. Anak aku sakit. Tak pasal-pasal anak tak sakit, kata anak sakit. Betul lah. Ini kan dah jadi sesuatu benda yang bertambah dosa. Tidak ada saya belum nak pergi lagi. Habis saja. Pada-pada orang kutuk je. Tapi dengan Allah selamat. Pada-pada kutuk. Wah, duduk tamat kita habis dengar kuliah. Wah, itu orang kata. Adalah orang kata mulut biasa. Nak macam mana? Dah sedap dia suka kata. Kan? Tapi kalau kita dengan Allah, maknanya kita dekat. Saya belum nak pergi lagi. Macam ni. Tapi selalunya bila benda-benda baik, kenapa tak pergi? Banyak alasan, betul tak? Memang dia tak nak pergi. Apa nak pergi alasan? Minta maaf cakap itu Imam Ghazali dia nak. Macam mana kita nak hukum? Tiga je tadi. Cuba kita renung kita, ada tak tiga perkara tadi untuk kita nak mendatangkan sifat rasa-rasa tiga-tiga ada ke tak? Macam mana? Rasa-rasa pada saya lah. Itu untuk diri saya. Jadi kita dah tahu kesalahan kita, kita tahu kelemahan kita, kita tahu kesalahan kita. Apa yang perlu buat? Perbaiki. Buang sifat-sifat demikian, gantikan dengan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Boleh ni? Nampak berat nampak? Saya risau juga tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau Ustaz dah bagi ukur jenuh besok kita nak mengukur pula. Dah. Kita ukur diri kita sendiri. Sebab saya cakap dalam bab ikhlas, kita dengan Allah tadi yang mengetahui, saya tak tahu. Tapi kalau ciri-ciri yang tiga perkara itu ada, kita dah nampak dah dia kita boleh ukur dia. Tapi jangan lupa ni kita ukur. Betul? Ini kau jangan asal kau ikhlas. Jangan orang gitu. Jangan tuduh orang je. Jangan tuduh orang. Cuma kita boleh dalam hati, moga-moga Allah bukakan hidayah. Itu kita cakap. Moga-moga Allah Ta'ala bukakan hidayahnya. Walaupun dia menipu, walaupun dia membohongi kita, kita doa moga-moga Allah beri hidayah kepada kita. Itu dia yang boleh kita bantu dia. Betul tak? Kita nak sepak dia tak boleh, kita nak heret dia tak boleh.
Sebab masing-masing ada pendirian. Betul je? Ada pandangan. Kita doakan dia. Sebab doa silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang beriman. Jadi kita gunakan doa lah. Boleh je kan? Untuk malam ini dulu. InsyaAllah. Moga-moga kita sambung lagi pada bulan depan. InsyaAllah. Hari ini dalam bentuk hadis yang pertama berkenaan dengan ni niat ikhlas kita dan bagaimana kita nak ukur ikhlasan. Boleh? InsyaAllah dia. Ya ni. InsyaAllah. Bila saya boleh jawab, saya jawab. Ya. Siap. Ya. Jadi bila sebut pasal niat tu kan? Ya ni. Contoh yang saya nak bagi macam saya kata. Ya. Okey. Saya daripada rumah niat saya tadi nak sembahyang. Ya. Okey. Oleh kerana ada kuliah tadi, saya dah malam ni ada kuliah. Kan? Ya. Jadi saya datang sembahyang ulama tadi. Ya. Jadi niat kita tadi kan Allah Taala kan? Ya. Mesti dengan kerana Allah Taala. Ya. Tapi bila sebut pasal ada kuliah baru nak datang sembahyang tadi macam mana? Okey, baik. Niatnya mesti kerana Allah Ta'ala. Kita nak datang kuliah pun mesti dengan kerana Allah Ta'ala. Itu pertama. Mesti. Kita tahu. Mungkin kadang-kadang kita lupa. Sebab manusia al-insan Indonesian. Manusia ni jenis lupa. Selalu diingat. Kita memang target nak pergi surau. Tengok-tengok, hari ni punya kuliah, dia kata. Tapi niatnya memang nak datang surau kerana nak mendapat redha Allah Ta'ala. Itu pun dah kira niat yang baik. Kemudian kita kata, kuliah hari ni, aku nak dengar kuliah. Itu juga niat baik. Walaupun tujuannya nak dengar kuliah, tetapi kuliah adalah tuntutan. Solat adalah tuntutan. Melaksanakan ibadah adalah tuntutan. Maka kita perlu meletakkan tuntutan itu sebagai satu matlamat kita kerana Allah Ta'ala. Sebab bila kita buat sesuatu ibadah kerana apa tu tuntutan Allah, otomatik kita kerana Allah. Tak adalah tuan-tuan pergi kuliah ada niat nak lain pula ada. Saya nak dengar kuliah tapi nak mungkin jadi rocker kan? Tak ada kan? Confirm dengan dengar kuliah kita bertambah ilmu. Bertambah ilmu itulah satu tuntutan daripada agama Allah Ta'ala. Jadi kalau tuan datang tak ada niat nak pergi dengar kuliah, saya kata niat nak pergi ibadah, betul tak ada kuliah, kita cuma pergi nak kuliah, aku nak dengar lah, moga-moga kita dapat hidayah. Itu juga dah mendapat niat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Niat yang baik. Kadang-kadang ada orang dia dengar alamak ada kuliah, dia terkejut tak? Alamak ada kuliah. Ni dia dah niat dia dah tak betul. Dia betulkan dia. Dalam masa itu dia betulkan. Dengar kuliah lah. Moga-moga Allah Ta'ala redha. Habis cerita. Ada orang dengar kuliah, alamak ada kuliah, balik terus. Yang ini masalah tu. Yang ini masalah. Jadi kita mohon pada mereka dah ada dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk datang ke rumah Allah. Mereka tak kesempatan nak dengar tu. Moga-moga Allah Ta'ala beri hidayah supaya dia dapat bersama-sama dengan kita. InsyaAllah. Boleh je Alhamdulillah. Ada soalan lain? Kalau ada lah. Kalau tak ada, sekadar itulah untuk orang lain. Boleh je Alhamdulillah Nampak berat kan? Tak ada kan? Saya rasa juga kan? Sebab dengar bunyi macam berat. Tak ada berat dah. Kan? Senang insyaAllah. Moga-moga kita dapat perbaiki diri kita ya. Tujuan kita bukanlah kita nak menunjukkan kita ni hebat. Bukan nak menunjukkan kita ni pandai. Bukan menunjukkan kita ni banyak ilmu. Tidak. Tapi kita nak supaya kita sama-sama berkongsi, supaya kita sama-sama diredha oleh Allah. Sebab kita berada di tempat yang baik, tempat yang indah, tempat yang Allah Ta'ala redha. Cuma yang nak dapatkan kita ni keredaan Allah, niat kita saja. Niat kita saja. Mana kita dah sampai, kita dah buat, cuma nak betulkan niat. Itu saja yang kita nak ajak. InsyaAllah kalau kita betulkan dengan niat kita nak mencari redha Allah Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala akan latih kita menjadi keredaan Allah yang Allah Ta'ala janjikan syurga di akhirat. InsyaAllah. Amin. Sekadar itu untuk malam ini minta maaf banyak-banyak sebanyak saya memberikan sahabat kuliah tadi ada singgung perasaan ini tidak termasuk AJK sini kan sebenarnya. Cerita dia pasal benda ni berlaku macam-macam kan. Jadi kita nak tahu lah lepas ni kita faham lah. Kita faham. Jadi sebab tu tak perlu lah tengkar-tengkar, tak perlu nak mengamuk-ngamuk. Paksa nak ngamuk pasal kan. Kalau awak bagi jalan kerja betul, terimalah jalan itu, kritikan itu sebagai membantu kita untuk memperbaiki masa-masa kan datang. Jadi sekadar itu yang dapat saya berikan. Mohon maaf lagi sekali. Mak Haji tahniah ucapkan dapat sama-sama pada malam ini dan bukan kuliah saya tadi, kalau boleh kuliah-kuliah yang lain sama-sama kita raikan sebab Allah Ta'ala kata
Orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu ini, Allah Ta'ala lindungi mereka daripada dosa. Orang yang cinta ilmu juga akan dapat masuk syurga. Macam yang lepas saya cerita dekat Beting sana minggu lepas, iaitu siapa yang berkawan dengan orang yang bercinta ilmu juga mendapat syafaat untuk masuk syurga. Walaupun dia tak minat majlis ilmu, tapi dia berkawan dengan orang yang belajar ilmu, yang cinta ilmu juga mendapat syafaat Rasulullah untuk masuk syurga. Apatah lagi kita minat dan suka dengan majlis ilmu. Wallahu a'lam. Aku ni boleh hadza nastaghfirullah li wa lakum wasal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma wa rzuqna fahma la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Allahumma jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan marhuma. Rabbana حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. أخيرا تسبيح فرح سبحان الله وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبداية التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.